Okey, kita boleh mula insya-Allah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kula sebuah an-nabi. Pagi ini bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Kita di pagi Ahad InsyaAllah yang berindah diberkati lagi 12 November 2023. InsyaAllah pagi ini kita akan bersama beliau untuk surah yang seterusnya. Pada minggu lepas kita telah selesai untuk juzuk amal surah Al-Baqarah, kitab tafsir Ibn Katsir, dan insyaAllah pagi ini kita akan ada surah baru yang beliau akan kupaskan bersama kita insyaAllah. Bagi pihak analis makti, kita mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia guru-guru, ustaz-ustazah serta sahabat-sahabat sekalian insyaAllah yang ada pada pagi ini bersama kita insyaAllah. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah seterusnya marilah sama-sama kita mendengar kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman pagi ini, dan dengan ini majlis menjemput beliau. Tafadhal mashkurun. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafak setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan perkenan dari Allah juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, dan kepada semua terutama guru-guru dan juga asatizah yang kita kasihi dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam surah At-Takwir, surah yang seterusnya iaitu surah At-Takwir. Dan sebelum kita meneruskan, elok kita melihat latar belakang surah ini terlebih dahulu. Surah ini surah Makkiyah dan ayatnya 29 ayat. Surah ini mengandungi dua perkara yang pentinglah, ataupun dua polarisasi perbincangan yang setiap daripadanya mengandungi hakikat akidah yang sangat besar. Yang pertama, hakikat kiamat dan apa yang mengiringi dengan kejadian kiamat itu, daripada sudut perubahan alam semesta, kesempurnaan hari kiamat itu, termasuk matahari, bintang, gunung ganang, lautan, bumi, langit dan juga binatang ternak, serta juga apa yang disebut sebagai hasyarat ataupun disebut dengan erti kata serangga dan seumpamanya, dan juga termasuk manusia sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Yang kedua, hakikat wahyu dan apa yang terkait dengan sifat-sifat ketuhanan yang dibawa menerusi hakikat wahyu itu, sifat Nabi SAW yang menerima wahyu, sifat orang-orang yang
diberikan wahyu kepada mereka, khitabul wahyi ataupun sasaran wahyu itu, dan apakah kehendak sebenar dan kehendak terbesar daripada penurunan wahyu. Okey, ini dua benda ataupun dua pola perbincangan dalam surah At-Takwir. Nama surah At-Takwir nama surah At-Takwir ini ada beberapa nama. Yang pertama sekali, nama yang kita berada ataupun yang kita sering tahu, namanya adalah At-Takwir, iaitu yang berasal daripada perbuatan melilit. Melilit. Takwir ni, apa maksud kawwara yukawwiru ni? Takwir dia perbuatan melilit. Kalau disebut orang itu melilit serban, dia panggil kawwaral imamah. Dia melilit serban, al-imamah serban. Wa huwa laffuha wa jam'uha, iaitu dia mengumpulkan dan juga melilit. Kita gulung-gulung serban tu, kain serban tu kita lipat, kita gulung, kemudian kita lilit dekat kepala kita. Itu dipanggil takwir. Dipanggil takwir. Dan apabila disebut tentang perihal matahari yang digulungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hilang, dikumpulkan cahayanya, kemudian cahaya itu dikumpulkan, kemudian dililit. Macam mana perbuatan melilit serban tu? Itu macam mana tu keadaan tu? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Dan dinamakan surah ini sebagaimana yang termaktub lah. Okay, diambil daripada perkataan kuwirat, idza syamsu kuwirat, diambil daripada perkataan kuwirat itu, tapi diberi nama surah ini dalam bentuk isim masdar. Okay, kata nama terbitan. Nama yang kedua adalah surah idza syamsu kuwirat. Diambil terus ayat yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Siapa yang suka untuk melihat kepada keadaan hari kiamat seolah-olah berada di depan matanya, maka bacalah surah idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, dan juga idza samaa'u syaqqat. Maka perkataan ini ataupun nama ini disebut sendiri oleh Nabi SAW. Dan pernah satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah meriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, qad syibta, engkau telah pun beruban. Kata Nabi SAW, syayyabatni hudun wal waqi'atu ila an qala wa idza syamsu kuwirat. Aku diubankan ataupun dituakan oleh beberapa surah ini, iaitu Hud, surah Waqi'ah, dan surah Takwir. Ataupun disebut idza syamsu kuwirat secara eksplisit ni, Nabi sebut perkataan itu. Begitu juga dalam rekod ataupun riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair serta Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya Nabi mereka menyebutkan nazalat surah idza syamsu kuwirat, diturunkan di Makkah, turun surah idza syamsu kuwirat, disebut perkataan surah itu, nama penuhnya idza syamsu kuwirat. Okey, itu nama yang kedua. Nama yang ketiga, surah kuwirat. Tadi takwir, mula-mula takwir, kemudian yang kedua idza syamsu kuwirat, yang ketiga disebut namanya kuwirat. Okey, kuwirat sahaja. Okey, itu tiga nama. Apakah kelebihan surah ini? Antaranya sebagaimana yang telah kita bacakan sebentar tadi, Nabi SAW bila ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, engkau telah pun beruban, maka tidaklah aku diubankan kecuali oleh surah-surah ini, iaitu Hud, Waqi'ah, Mursalat, wa amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat. Ini kenapa jadi begitu? Kenapa Nabi sebut beruban sebab surah ini? Sebab surah ini menyebabkan kita jadi berfikir. Orang yang
Nanti orang cakap orang banyak uban ni orang banyak fikir pula kan. Jadi makin banyak uban makin banyak berfikir. Mungkinlah kita tak tahu ya, kerana itu yang menjadikan kita tua, kerana kita banyak merenung, banyak berfikir, sibuk sebagainya. Maka apabila Nabi SAW baca surah-surah ini, kepala Nabi bijaksana, masya-Allah. Sebut bila bijaksana, menjadikan orang itu banyak ialah banyak berfikir tentang perkara yang dia sedang hadapi. Jadi bila baca surah ini, Nabi SAW berfikir tentang akhirat terlalu banyak. Begitu juga daripada Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang serupa tadi. Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin. Ka'annahu ra'ya 'ain. Siapa yang suka nak melihat hari kiamat seolah-olah melihat dengan matanya sendiri, maka bacalah surah-surah ini untuk dapat feel. Dia panggil hari ni orang kata apa, vibe, untuk vibe. Nak dapat vibe kiamat, bacalah surah ni. Nak vibe sangat kan? Nak baik sampai pagi ke, nak baik sampai mati ke, nak baik sampai berapa ke, nak baca surah ni. Baru betul-betul vibe kan, baru betul-betul menggeletar. Ini vibe dengan benda-benda merapu apa kan. Okay, jadi alhamdulillah kita telah pun mengambil sedikit manfaat daripada mukaddimah surah At-Takwir. InsyaAllah kita akan pergi kepada ayat yang pertama hingga 14 dulu hari ini. حيث أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت alimat nafsum ma ahdarat. Okey. Apabila matahari digulung, idza syamsu kuwirat. Dimulakan surah ini dengan satu pernyataan yang sangat dahsyat. Bila kita mulakan satu cerita pagi-pagi, keluar pagi, kita sebut satu pernyataan yang menyebabkan orang akan jadi terpana. Macam itulah ya. Allah mula surah idza syamsu kuwirat. Tatkala matahari itu bergulung ataupun digulung. Jadi bila orang yang mendengar, orang yang tahu, orang yang melihat tentang keadaan matahari, tentang kehebatannya, tentang kuasa matahari itu, tentang perkara-perkara yang diberi manfaat oleh matahari tersebut, maka apa perasaan dia bila dia dengar satu kenyataan ataupun pernyataan yang berkaitan dengan matahari itu akan digulung. Macam mana macam mana nak mudah kita faham bendanya macam ni. Dunia ni seolah-olah dunia kita ni macam ni lah, macam satu canvas yang dibentangkan. Kemudian bila akhirat esok Tuhan gulung. Tapi kalau saya buat gini, jangan tuan-tuan kata apa Allah Ta'ala buat dengan tangan macam manusia pula. Tak, itu tashbih tu, salah tu. Saya nak tunjukkan dia punya gambaran je. Kan? Benda yang macam ni tiba-tiba bergulung. Kalau kita katalah kita ada benda 3D atas ni, ada benda macam ni. Kalau kita gulung sesuatu, apa akan jadi benda yang dalam ni? Berterabur, bercampur aduk kan, dia akan bertabrakan, kata orang Indonesia, bertabrakan. Okey, jadi itulah yang berlaku kepada dunia ini apabila kiamat itu terjadi. Allah Ta'ala gulung langit ni, gulung. Jadi matahari itu pun digulung.
menjadi gelap, tidak bercahaya lagi. Jadi hilanglah cahaya dia tu sebab dia macam seolah-olah ditutup. Macam function matahari tu off. Function matahari tu tak ada dah. Okey. Apabila matahari telah lenyap, kata Al-Aufi. Mujahid kata surut dan juga lenyap. Ad-Dhahhak juga mengatakan perkara yang sama. Sa'id ibn Jubair mengatakan digulung. Rabi' ibn al-Khaytham kata dilemparkan. Abu Saleh kata dilemparkan ataupun dijatuhkan. Maknanya dijatuhkan ke bumi. Itu yang kata matahari dekat dengan bumi itu. Jadi pandangan yang paling tepat ataupun paling benar adalah menghimpunkan dan menggulung. Itu pandangan yang paling tepat. Maknanya betul lah. Termasuk yang dengan kata lain, sesuatu yang dihimpunkan, kita ambil baju, 2-3 baju. Ni kebetulan ada tudung bini aku. Ambil ni. Ambil. Hari ni banyak alat bantu mengajar. Alhamdulillah. Okay. Ni baju satu lagi, kumpul lagi, kemudian kita gulung. Macam tu. Apa berlaku? Kalau tu kira renyuk. Ni tudung dia nak pakai ke tak ni, kan aku renyuk-renyuk aku suka je. Okey. Dia renyuk. Renyuk gitu. Itu maksudnya. Lenyaplah cahaya, lenyaplah segala-galanya yang berlaku. Tak ada apa dah. Dah habis dah. Okey, menggabung sesuatu sebahagian dengan sebahagian yang lain lalu dilemparkan. Lalu dilemparkan, digulung dan juga dilenyapkan. Lenyap habis cahaya. Okey, jadi hari kiamat nanti, kenapa saudara Yu'am kita mengangkat tangan? Masya Allah, saudara Yu'am kita, abang Yu'am kita berada di kebun ke mana tu? Okey. Apabila kiamat, Allah gulung matahari, bulan, bintang-bintang dan laut. Lalu Allah mengiringkan angin, lalu dibakarnya dengan api. Ya Allah. Thumma qala ibn Abi Hatim, haddathana Abu Salih, haddathani Muawiyah bin Salih, an ibn Yazid ibn Abi Maryam, an abihi. Aduh, orang nak kena renyuk hari ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qaulillahi ta'ala idza syamsu kuwirat, qala kuwirat fi jahannam. Dalam satu riwayat disebutkan bahawasanya Nabi bila bersabda sehubungan dengan makna idza syamsu kuwirat, Nabi menjelaskan matahari digulung ke dalam neraka Jahannam. Subhanallah. Okey. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamsu wal qamaru thawrani aqirani fin nar. Kata Nabi SAW, matahari dan bulan adalah 2 ekor banting yang akan disembelih, binatang yang akan disembelih, seolah-olah macam tu disembelih kedua-duanya di dalam neraka. Itu maksudnya duduk dalam neraka tu. Ya Allah. Asy-syamsu wal qamaru yukawiran yaumal qiyamah. Tudung perempuan jangan buat main, boleh meletus. Tak apa, tak ada masalah. Saya selalu sereka tudung isteri saya, so no problem. Dia memang takkan marah saya punya. Walaupun saya gulung-gulungkan, walaupun tidak akan berlaku kiamat di rumahku. InsyaAllah. Okay, no problem. Itu saya tak risau, saya tak pusing. Sebab memang saya yang sereka. Nampak tak suami misali? Okay. Jadi, hari kiamat. Orang cerita hari kiamat ni korang buat lawak-lawak pula ya. Okay. Matahari dan bulan digulung kelak pada hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan secara bersendirian, dan inilah yang disebut tentang cerita tentang hari kiamat. Okey. Ya Allah. Jadi hadis-hadis yang lain samalah merujuk kepada keadaan matahari dan bulan itu akan digulungkan dan menjadi binatang, seolah-olah benda yang disembelih di dalam neraka. Dihilangkan sembelih tu, matilah. Maksud sembelih tu secara ininya dimatikan fungsinya. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, berserakan, seperti yang disebut dalam ayat yang lain, wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila dalam suratul Infitar, bila bintang-bintang itu jatuh berserakan.
berserakan ataupun jatuh berselerak. Inkadara maksudnya jatuh, berjatuhan, jatuh macam kita terlanggar terlanggar almari yang penuh dengan barang, jatuh benda-benda tu gitulah. Okey. Ya Allah. Diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya ada 6 tanda sebelum hari kiamat, iaitu manusia ketika mana sedang berada di pasar-pasar mereka, matahari tiba-tiba lenyap, dan keadaan mereka ketika itu tiba-tiba bintang-bintang jatuh berserakan. Macam mana keadaan tu kita pun tak tahu. Sebab kiamat ni akan berlaku sebagaimana hadis-hadis akhir zaman. Kiamat ni akan berlaku dan kita masih lagi berada. Kalau Nabi sebut hadis itu, hadis tu disebut berkaitan dengan berkadaran dengan keadaan manusia ketika itu, nak menggambarkan kesibukan. Seseorang itu masih lagi memberi minum untanya, memberi makan untanya. Seseorang itu masih lagi sibuk di pasar, sedang berjualan di pasar. Maksudnya dalam hadis sebut perkara tu nak menunjukkan manusia is doing their routine activity. So kiamat ni berlaku macam tu. Dia akan berlaku waktu orang buat routine activity. Kita tak tahu, takkan sedar kiamat tu berlaku, iaitu ketika mana dia boleh berlaku at any point of time, dan ketika mana manusia memang mana ada macam bersedia-bersedia. Kalau banjir, ada setengah-setengah negeri, setengah-setengah tempat bagi amaran banjir kan, bunyi siren. Bunyi gitu. Ini kiamat mana ada bunyi-bunyi tu. Okey, kita sedang menghadapi kiamat. Tak ada. Mana ada pengumuman macam tu. Pilot tak buat pengumuman, siapa pun tak buat pengumuman. Yang penting tahu benda tu jadi je. Benda tu berlaku sebagaimana berlaku dalam keadaan kita tidak sedar, kita berada dalam hari-hari kita macam biasa. Dan ketika mereka dalam keadaan sedemikian, kata Al-Imam Ibn Kathir, bintang jatuh berserakan dan gunung ganang terhempap ke atas permukaan bumi yang datar, lalu bergerak dan menimbulkan gempa bumi yang dahsyat, dan terjadilah huru-hara. Maka sekalian makhluk termasuk jin merasa sangat terkejut, dan masa tu manusia boleh jumpa jin jumpa manusia. Dahsyat. Sebab terkejut. What happened mereka orang gitu kan. Kan jin datang tanya kita, babe, macam mana tu? Tanya kita, baik. Kita hari ni kalau jumpa jin memang lari. Hari kiamat tu jin boleh bersembang dengan kita. Ya, kita pula bersembang dengan jin. Apa jadi? Apa jadi? Korang tahu tak apa jadi? Apa jadi? Korang gitulah. Korang gitulah. Kan? Nampak ada entiti di sebelah Tok Red tu. Okay. Okay. Dan Masya Allah. Kemudian haiwan-haiwan ternak, burung-burung dan haiwan-haiwan liar, sebahagian darinya bercampur baur dengan yang lainnya menjadi satu kerana terkejut dengan peristiwa tersebut. Okey, binatang-binatang liar juga dikumpulkan nanti. Wa idzal wuhush, binatang al-hasyarat wal wuhush, binatang-binatang yang liar, binatang-binatang yang ini datang, terkumpul semuanya. Bercampur aduk menjadi satu. Unta-unta yang bunting tidak dipedulikan lagi. Maknanya selalunya dijaga dengan begitu rapi sebab nak lahirkan anak-anak yang mendatangkan hasil kepada ni perniagaan-perniagaan. Pemilik-pemiliknya panik tentang keadaan hari kiamat itu. Dan wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu dipanaskan. Kenapa lautan tu panas? Sebab dah semua benda jatuh. Bintang-bintang pun jatuh. Bintang ni dibuat daripada gas dan whatever kan. Yang mengaji sains tu tahulah. Bila jatuh dia akan jadi apa? Terbakar lah. Kemudian apa benda yang dalam muka bumi tu, kita tahu ada lingkaran api yang berada di dalam muka bumi itu. Benda tu akan terbongkar dan dia akan memanaskan apa yang ada di atasnya. So laut tu tujuannya nak bagi, ialah bila bumi ni, kenapa orang kata 70% tu air? Sebab nak cover benda dalam bumi tu lah. Kepanasan core bumi tu.
Itulah cerita dia. Sebab tu jangan buat ketidakstabilan. Hari ni orang cakap pasal stability, ESG, SDG, whatever kan. Yang cakap tu, yang bawa ni pun orang ialah orang-orang barat lah yang bawa. Tapi ironinya, dia orang lah yang memusnahkan benda atas muka bumi ni. Dia orang yang punahkan, lepas tu dia orang bawa kesedaran, konon-konon kita kena sedar balik, whatever kan. Semua tu apa dia, tuan-tuan? Semua tu bisnes, tuan-tuan. Semua tu bisnes. Betul kita ada SDG, whatever. Kita dalam Islam, SDG ni since day one lagi. Sustainability, ESG, whatever ni, since day one lagi. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah tentang menjaga bumi sebagainya, jangan melakukan kerosakan whatever. Tapi kita tak ada, kita duk ikut lah kali. Dia orang pula bawa contoh beria bawa pasal SDG, padahal kita dah lama dah ada konsep tu. Konsep pemeliharaan muka bumi dan sebagainya, sebab dia menjadi tanggungjawab kita untuk jaga. So janganlah berlaku kiamat sebelum kiamat yang sebenar. Itu maksud dia ya. Jangan kita kiamat dulu atas muka bumi ni sebelum kiamat yang sebenar berlaku. Okey, kiamat atas muka bumi ni maknanya merosakkanlah apa-apa yang ada atas muka bumi. Baik, Ubay bin Ka'ab, jin kata kepada manusia ni riwayat, biarlah kami akan mencari maklumat untuk kamu. Kita orang yang cari maklumat, kita orang yang cari maklumat untuk kamu. Lalu jin berangkat menuju ke laut. Tiba-tiba lautan berubah menjadi api yang menyala-nyala. Ketika mereka dalam keadaan demikian, bumi retak dengan keretakan yang menembus sampai ke 7 petala bumi dan sampai ke langit yang ke-7 di bahagian atasnya. Macam crack lah. Crack, nampak? Crack. Kalau tuan-tuan selalu tengok, siapa yang suka tengok cerita apa? Marvel yang ada multiverse tu mengarut lah sikit ni apa nama tu, yang bumi tu crack, lepas tu timbulkan nampak rem yang lain tu nampak kat sini. Dia kiamat ni, itulah ceritanya, bumi ni crack. Tak tahu macam mana, kita pun tak dapat nak bayangkan macam mana keadaan itu berlaku. Tapi bila kita baca surah ini, kita dapat seolah-olah Allah Ta'ala ceritakan tu, you can merely imagine, boleh barely imagine bahawasanya itu adalah yang akan berlaku. Dan ketika dalam keadaan itu, datanglah angin yang mematikan mereka semua. Demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lainnya. Baik, apa nama tu, yang lain sama apa yang disebutkan. Inkadarat, Nabi SAW bersabda, inkadarat fi jahannam wa kullu man abada min dunillahi ta'ala fahuwa fi jahannam illa ma kana min Isa wa ummihi walau radiya an ya'buda la dakhala. Okay. Bintang-bintang tu berjatuhan ke dalam neraka jahannam bersama-sama dengan semua yang disembah selain daripada Allah. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka kecuali apa yang dilakukan terhadap Isa dan ibunya. Seandainya kedua-duanya rela menjadi sembahan selain Allah, nescaya keduanya pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya menunjukkan bahawasanya apa yang disembah, yang dijadikan sembahan oleh manusia itu adalah salah. Nabi nak bagi tahulah ni, maknanya jangan sembah manusia itu bukan Tuhan, Nabi itu bukan Tuhan. Nak membatalkan kerosakan akidah yang berlaku terhadap kaum Nasara, ya. Holy Mother, Holy Son, begitulah. Demikianlah apa yang diriwayatkan dalam tafsiran yang berkaitan dengan ayat yang kedua. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang itu dihancurkan, lenyap dari tempatnya masing-masing dan meledak sehingga bumi menjadi rata dan datar. Habis. Gunung itu dihancurkan. Wa idzal isyaru utila. Apa maksudnya kalau satu benda ni, ramai engineer, ramai ahli sains dalam ni, bila mana ada pilar yang menyokong kita punya binaan tu, pilar-pilar tu hancur. Apa jadi dekat dia punya kalau kita kata slab yang kita buat tu, slab kita buat mesti ada dia punya tiang bawah tu kan, ataupun kita punya tiang tu kan. So kalau tiang tu hancur, apa jadi slab tu?
Kan? Dia lembik lah. Okey, dia lembik. Selembik macam tu lah. Bumi jadi lembik. Ya Allah. Dan wa idzal insyaru attilat, apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan lalu tidak dipedulikan. Yang sangat berharga tidak dipedulikan lagi. Unta-unta itu, kalau orang Arab ni dengan unta ni, kenapa diceritakan suasana itu? Sebab itu suasana yang berlaku dekat dekat negara Arab ketika itu, ya. Suasana benda yang menjadi kebiasaan mereka. Tak bolehlah pula Tuhan nak cerita bukan unta. Kalau kita hari ni kita sibuk dengan apa? Tesla, Ferrari. Contoh, takkanlah Tuhan nak cerita apabila Ferrari tidak dipedulikan. Kalau cerita waktu itu, tidaklah orang Arab tu faham. Ferrari, nak apa pula Ferrari ni? Tak tahu. Jadi tinggalkan apa? Tinggalkan unta. Unta tu benda yang dia nampak waktu ketika itu. Sebab tu Al-Quran ni, bila dia membahaskan sesuatu, dia membahaskan tentang keadaan manusia, dan apabila diturunkan itu sesuai dengan situasi masyarakat, supaya masyarakat ketika itu faham, dan membawa kefahaman itu, maksudnya apa yang berlaku menjadi perkara yang menjadi kesukaan, perkara yang menjadi kebanggaan, perkara yang menjadi himpunan manusia. Manusia duk himpun harta kekayaan sebagainya. Jadi unta-unta itu menjadi salah satu daripada perkara yang dikumpulkan dan menjadi kekayaan. Dan benda yang menjadi kekayaan itu tiba-tiba ditinggalkan. Tidak diperah lagi susunya, dibiarkan dan ditinggalkan, tidak dipedulikan, diacuhkan oleh pemiliknya. Tak ada yang mengembala lagi unta itu. Okey. Al-Anshar disebut, Al-Anshar adalah nama bagi unta yang hamil 10 bulan. Dan bentuk tunggalnya disebut Ushara. Unta ni disebut Ushara tu sampailah dia melahirkan anak, barulah panggil naqah balik. Okey. Dan itu adalah manusia keadaan manusia yang sibuk dengan urusan sendiri, sibuk dengan bisnesnya, sibuk dengan kerja buat dia, sibuk dengan urusan-urusan dunianya, sehingga kan dia meninggalkan segala urusan yang disibukkan itu dan tidak mempedulikannya lagi apabila mengalami peristiwa yang sangat dahsyat dan hari yang sangat menakutkan. Okey. Jadi ada yang kata al-isyar tu, utilat tu awan yang bergerak, lepas tu dia berhenti, dia tak bergerak lagi dah. Dia dah statik dan tak dapat nak bergerak lagi. Jadi ini apa yang disebutkan. Ada juga yang kata rumah-rumah yang berpenghuni, penghuninya semua telah kosong, tak ada dah, rumah itu telah kosong dan penghuninya telah mati. Ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Okey. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang liar itu dikumpulkan. Yang ini dijadikan menjadi satu sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ini, termasuk burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti mereka itu adalah umat seperti kamu juga, umat seperti kalian manusia. Tiadalah kami ma farratna fil kitab, kami tidak meninggalkan sesuatu apa pun di dalam Alkitab, yakni Al-Quran, kemudian kepada Tuhan mereka lah dihimpunkan. Maknanya kena himpun juga macam maknanya manusia himpun. Semua termasuk lalat, termasuk serangga. Lalat, lungau, lalat, tungau, kelkatu, semua dihimpunkan. Kemudian Allah memutuskan apa yang dikehendaki terhadap haiwan tersebut. Binatang ni ada kaedah yang Allah Ta'ala settlekan antara binatang-binatang. Binatang pun diadili oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Okey. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dipanaskan, macam kita dah sebut dah tadi, pernah ada satu riwayat ditanyakan, Ali bertanya kepada seorang Yahudi, di manakah neraka
Jahannam itu? Lelaki tu jawab dekat laut. Kemudian Ali kata Yahudi itu benar dalam jawapannya kerana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Tur, sebab di dalam laut yang dalam tanahnya terdapat api dan apabila lautan itu dipanaskan. Kita dah terangkan tadi dah. Okey. Ya Allah, laut mendidih, berubah dengan menjadi api yang menyala dengan hebatnya. Baik. لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. Dalam satu hadis. Tidaklah laut ditempuh kecuali orang yang pergi melaksanakan ibadah haji, umrah ataupun berperang. Ini zaman dululah, zaman dulu orang berjalan. Zaman hari ini naik kapal terbang. Dan sesungguhnya di bawah laut itu terdapat api dan di bawah api itu terdapat lautan lainnya. Ini disebut dalam hadis. Saya tak tahulah. Ni geng-geng oil and gas, geng-geng yang selalu kerja dekat apa shore atau offshore tu, boleh ceritalah apa yang lebih hebat lah, boleh cerita apa yang ada dalam laut. Orang yang jenis tebuk-tebuk laut ni, dia pun tahulah. Okey. Wa idzan nufus zuwijat, apabila roh-roh dihimpunkan menjadi dipertemukan dengan tubuh. Uhsyurul ladina zalamu azwajahum afwan. Kumpulkan orang zalim berserta rakan sejawat mereka. Ini semua yang disebutkan orang yang akan dikumpulkan bersama dengan tim dia. Apa yang dia buat. Kalau dia dengar tim apa ni Ustaz? Tim bola ke tim apa ke? Tak. Ini tim yang berkaitan dengan akidah dia, yang berkaitan dengan dia punya kecenderungan. Ketika mana golongan geng-geng lah. Kalau geng-geng dengar kuliah, geng-geng, ya gitulah maksudnya. Kumpulan-kumpulan, kalau kita ni biarlah kita berada dalam kumpulan orang-orang yang beriman, kumpulan orang yang mencintai majlis ilmu, kumpulan orang-orang yang nakkan kebaikan, kumpulan orang-orang yang sedar tentang hakikat kiamat. Begitulah. Okey. Jadi itu yang disebutkan dalam ayat yang seterusnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, dosa apakah mereka yang mereka ini dibunuh. Artinya ini adalah bayi-bayi yang ketika mana waktu zaman jahiliyah itu dikuburkan hidup-hidup oleh kaum orang jahiliyah lah. Dan kerana apa? Kerana mereka malu mempunyai anak perempuan. Dan apakah dimaksudkan dengan benda ni? Maksudnya your previous sin, dosa-dosa kita tu akan mencemuh kita, akan memberi ancaman terhadap pelaku dosa. Okay. Dan kalaulah orang ini ditanya, kalau soalan itu sahaja ditanya pun dah kita tak boleh nak jawab, apatah lagi balasan yang akan diberikan kepada orang yang melakukan penganiayaan. Okey. Dia tuntut balaslah atas kematian ni. Pasal apa pula? Okey. Dalam itu yang berlaku pada dalam keadaan orang-orang jahiliah yang membunuh anak perempuan. Sebab apa? Sebab mereka rasa malu. Bila mana lahirnya anak perempuan, rasa malu sebab mereka tahu apa yang diperlakukan kepada orang perempuan, apa yang dibuat kepada orang perempuan pada zaman jahiliah. Maka mereka rasa, dia pun tahu tu dosa, tapi macam tu lah, macam tu, buat lagi benda tu, buat lagi. Okey. Dalam satu dalam satu hadis yang lain disebutkan qala intalaqtu ana wa akhi ila Rasulillah, daripada Salamah bin Yazid al-Ju'fi, intalaqtu ila ana wa akhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah inna ummana Mulaikah kanat tasilu rahima wa tuqirri dhaifa wa taf'alu ataupun wa taf'alu halakat fil jahiliyah fahal dhalika nafi'uha syai'an qala la qulna fa innaha kanat wa'adat ukhtan lana fil jahiliyah fahal dhalika nafi'uha syai'an
qala al-wa'idatu wal mau'udatu fin nari illa an yudraka al-wa'idatu al-islam fayafu wallahu anha. Kata dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Salamah bin Yazid al-Ju'fi kata, aku dengan saudaraku pergi jumpa Nabi SAW dan aku tanya, wahai Rasulullah, ibu kami yang bernama Mulaikah, dia perangai dia suka menyambung silaturahim dan menghormati tetamu dan buat benda-benda baik yang lain. Dia telah meninggal dunia dalam keadaan jahiliah. Apakah amal perbuatan kebaikannya itu dapat memberi manfaat untuk dia? Nabi kata tak. Kami bertanya, sesungguhnya dia dulu pernah mengubur hidup-hidup anak saudara perempuan kami, maknanya adik-adik perempuan dia yang baru lahir. Apakah itu juga dapat memberi manfaat? Kalau tak salah, benda yang dia tanya tu sebab dia tak tahu hukum tu. Okey, dia tak tahu hukum. Maknanya dia ingat benda tu okey. Sebab dia baru masuk Islam, so dia tak tahu lagi, tak banyak lagi belajar tentang agama Islam, maka dia tanya tentang hal itu kepada Nabi SAW. Nabi kata, wanita yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup dan anak perempuan yang dikuburnya hidup-hidup, kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka, kecuali jika perempuan yang menguburnya masuk Islam. Maknanya orang yang menguburkan tu masuk Islam, barulah ada manfaat. Maka Allah memaafkan perbuatannya itu, barulah ada manfaat. Baik, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini melalui Daud dan Abu Hindun dengan sanad yang lebih kurang sama. Okey, itu cerita tentang bayi perempuan yang dikuburkan. Ada yang sebut dalam hadis yang lain ditanya oleh Muawiyah As-Suraimah, diriwayatkan oleh hadis daripada Muawiyah As-Suraimiyah, daripada mak saudara dia, daripada bapa saudaranya. Maka dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, man fil jannah, wahai Rasulullah SAW, siapa yang duduk dalam syurga? Lalu dijawab oleh Nabi, an-nabiyyu fil jannah wa syahidu fil jannah wal mauludu fil jannah wal mau'udatu fil jannah. Nabi kata, Nabi masuk syurga, orang mati syahid masuk syurga, bayi laki-laki masuk syurga, dan bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup juga masuk syurga. Jadi ada dua macam kontradik yang tadi kata anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup juga masuk neraka, yang ni masuk syurga pula. So macam mana nak al-jam'u bainal haditsain? Maknanya yang pertama tu kita faham bahawasanya itu nak memberi faham bahawasanya kesan lah, implication. Tapi apa yang nasib mereka itu kerana mereka diperlakukan sedemikian tanpa salah mereka, dizalimi, maka atas dasar itu mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak payah kita nak berdebat dengan inilah. Maksudnya kalau nak ada cara lah, orang kata sahabat-sahabat yang bila dah masuk Islam, mereka tanya kepada Nabi SAW. Qais ibn Asim pernah datang kepada Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, aku pernah kuburkan anakku hidup-hidup waktu jahiliah, apa yang aku boleh buat? Aku nak tebus balik kesalahan tu. Lalu Nabi kata, merdekakanlah untuk tiap anak perempuan yang engkau bunuh itu seorang budak ataupun seorang hamba, dan kalau tak ada, dia kata, aku ni ada unta yang banyak, maka dengan itu sembelihlah seekor unta yang cukup umur untuk yang boleh buat korban tu untuk setiap anak yang kamu bunuh. Jadi compensate sahabat-sahabat yang telah masuk Islam yang nak menyesal dengan perbuatan mereka. Wa idza as-suhufu nushirat, dan apabila catatan amalan manusia itu dibuka dan diterima sama ada daripada kanan ataupun kiri mengikut perbuatan masing-masing, semuanya akan ditulis dan setiap orang akan merenung akan amalan catatannya. Wa idza as-sama'u kushitat, catatan amalan dia. Mujahid kata, apabila langit itu dilenyapkan, ditarik dan dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan api neraka jahim mula dinyalakan, dipanaskan, bersedia untuk menerima mengandungi kemurkaan Allah SWT dan menerima mereka-mereka yang akan diazabkan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga itu juga didekatkan kepada calon-calon penghuninya. Okay, neraka tu ditunjukkan kepada calon-calon dia, this is what you will have. Yang orang ahli syurga pun, this is what you will
enjoy. Okay, alimat nafsum ahdarat, pada ketika itu dia tahulah apa yang dia buat dah kat dunia, dan tak ada lagi patah balik kepada apa yang telah dibuat. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsan, dalam surah Ali Imran. Dan pada ketika tiap-tiap diri itu, setiap-tiap jiwa itu, tajidu kullu nafsin, setiap jiwa mendapati apa yang telah dilakukannya, kebajikan dia akan dibentangkan di hadapan mukanya, dan juga apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap keburukan-keburukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dia ingin kalau boleh antara keburukan yang dia buat itu dengan dirinya itu ada satu jarak tempoh masa yang jauh. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, hari ketika mana manusia akan diberitakan kepada mereka tentang apakah yang dikerjakannya, yang dilalaikannya. Dua-dua benda lah, hang lalai benda ni, hang buat benda ni. Jadi ini adalah dia panggil penutup kepada keadaan hari kiamat itu yang berlaku gegak gempitanya, dan berlakulah apa yang terjadi, kemudian ditutup dan diakhiri dengan keadilan kepada manusia dari sudut amalan dan perbuatan mereka dibentangkan kepada mereka di hari kiamat. Wallahu a'lam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas kupasan berkenaan surah At-Takwir ni. Ustaz sebelum saya buka soalan kepada sahabat-sahabat atau cikgu semua, kita flashback balik ke surah An-Naba Ustaz. Kalau kita tengok di surah An-Naba tu, dia punya ayat tu Ustaz, dia terus pergi wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Tapi untuk yang surah ni bila Ustaz mula tadi, boleh kata 12 ayat dari 14 ni wa iza. Dari segi ilmu yang Ustaz belajar ni, apakah yang berlaku ke atas wa iza atau iza ni berbanding dengan macam surah Abasa tu, dia straight je penceritaan dia tu. Ni dalam sikit ni soalan ni. Tapi Ustaz okey kau dah belajar ni. Iz kat sini disebut iz syartiyah. Iz yang berkaitan dengan syarat. Ketika, jika, dan hujung jawab dia tu alimat nafsum ma ahdarat. Okey. Maksudnya dia nak bagi tahu syarat dan juga subjek kepada syarat tu. Okey, macam mana? Okey, jika ini maka ini. Itu dia punya penaklukan mantik dia gitulah kan. Jika ini maka ini, jika begini maka begini. So maka begininya tu adalah alimat nafsum ma ahdarat. Jika berlaku semua benda ni, maka akan tahulah manusia apa yang dilakukannya. Iaitu maknanya nak menunjukkan benda ni, jika ini semua berlaku, ending dia engkau akan terima balasan kau. Itu nak menunjukkan bahawasanya satu elemen yang Tuhan nak bagi kata syarat dengan objek syarat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Taala tu semuanya pasti akan berlaku. So idza dekat ayat ini, tatkala, apabila, bila mana. Okey. Jadi benda tu macam seolah-olah nanti bila jadi benda ni, bila jadi. Macam kita nak pesan kat anak kita. Okey, bila Food Panda tu sampai, contoh kan. Bila Food Panda sampai, buka pintu cakap, bang letak kat depan tu je. Okey. Maksudnya nak memberitahu, maknanya benda ni adalah satu indikator kepada apa yang akan berlaku dan apa tindakan yang akan terhasil. Okey. So dia adalah satu benda penting. Bila kita pesan dengan seseorang ataupun dengan orang lain,
Okey. Bila macam ni, bila berlaku macam ni, maka korang buat macam ni. Contoh seorang majikan ataupun seorang ketua, seorang dia punya head ke apa ke, dia pesan dekat anak buah dia. Okey, kita sekarang ni tengah menghadapi keadaan-keadaan macam ni. Ni keadaan biasa Kita tengah menghadapi masalah. Contoh macam saya lah, ni hujung tahun dah, zakat tak cukup lagi, tak capai target lagi budak-budak smart yang kerja KL bayar kat KL sempat lagi promosi. Okey. Okey, kita ni tak cukup target. Kalau kita tak cukup target, maka perbelanjaan tahun depan kita terpaksa cairkan beberapa aset untuk memenuhi keperluan fakir miskin. Maksudnya kita tahulah, ada implikasi baik. Ini maknanya tak boleh ni. Maknanya kita kena whatever what not, kita kena meet juga. Maksudnya kita begitu. Bila kita bagi tahu sesuatu yang bersifat begitu dan ada implikasi dia, maka itu lebih mendebarkan, lebih memberi satu debaran yang lebih hebat kepada manusia. Itu tujuan dia. Jadi bila Tuhan sebut idza syamsu kuwirat, tatkala matahari itu, tatkala ni berlaku, bila mana ia berlaku, bila mana ini, bila dah berlaku everything, kamu semua akan dapat alimat nafsum ma ahdarat. Bila semua ni berlaku, kamu akan dapat tahu apa yang kamu buat dekat atas dunia. Meaning, apa maksud dia dalam hujung ni, you all kena buat beforehand lah. Maknanya buatlah baik sebelum benda ni jadi. Benda ni confirm akan jadi. Sebab bila berlaku, bila benda ni jadi, tatkala benda ni jadi, maknanya Tuhan nak bagi tahu, it's a definite event. Benda yang akan berlaku secara pasti. Bila dah berlaku benda ni, tak ada jalan pulang dah. Tak ada patah balik dah. Kamu semua akan terima saja amalan kamu dan kamu akan terima sama ada nasib kamu ke syurga ataupun ke neraka. Itu maksud dia. Okay. Allahu'alam. Okey, jelas Ustaz. Maknanya dia dah wa'iza tu ayat ke-14 tu lah. Yang alimat nafsun tu. Dia punya kenapa dengan iza tadilah dan gini. Setelah tu berlaku yang kita tanya amal yang telah dibawanya, dia akan ketahui. Okey, faham Ustaz. InsyaAllah kita buka pada kawan-kawan yang lain. Cikgu, silakan. Puan Seri ada soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Husni. Nombor satu minta maaf. Tadi tergurau walaupun tengah cakap benda. Apa saja. Fahamnya. Okey. Soalan saya lebih kurang macam soalan Tok Red juga. Sebab dalam ayat ini, kalimah yang digunakan an-nujum kan untuk bintang. Ini waktu syarah Ustaz sebut kawakib. Tu nak tahu jugalah ada perbezaan tak pada ayat-ayat tertentu yang kalau nak mensifatkan bintang tu. Adakah kan? Macam tu kan. Dia nujum dengan kawakib ni basically sama lah. Nak menunjukkan, ada yang kata kawakib ni planet. Ada yang kata nujum tu bintang yang kita nampak. Bintang tu lah, bintang yang twinkle little star tu. Itu adalah nujum dia ada beza. Nujum tu yang digunakan juga oleh Allah Ta'ala untuk memanah ifrit yang nak curi berita daripada langit. Itu bintang tu lah, bintang yang twinkle little star tu. Tapi kawakib ni more or less dia pergi kepada planet. Planet yang ada dalam galaksi. Planet lah. Marikh, Mushtari, kelas-kelas kita dulu lah tu. Marikh, Mushtari, Neptune, Zuhal, itulah. Itu kawakib. More or less. Ada kalimah lain tak yang untuk bintang? Sorry? Ada kalimah lain tak? Kita dengar nujum, kawakib kan? Ada lagi tak yang lain? Yang dalam dari segi bahasanya lah. Dalam Quran. Kalau dalam Quran dua ni lah kot. Yang saya tahulah. Kalau ada sahabat-sahabat lain yang lebih kaji Quran ke, yang saya perasan dua ni lah. Sebab dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf kata inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 12 bintang-bintang disebut kaukab kan, kaukabun durriyun,
maknanya macam satu benda yang magnificent lah, benda yang disebut bintang lah. Sebab dulu memang istilahnya kalau disebut tariq at-tariq, boleh lah, boleh juga kot at-tariq, betul, at-tariq boleh juga, ya betul, yes, thank you, apa nama tu, was-sama'i wat-tariq, ya betul, barakallahu fiik, betul, at-tariq, betul, apa nama tu, 3 lah at-tariq, tariq 97 sempat lagi, apa nama tu, tariqin laili wan nahar, maknanya boleh kita katakanlah. Tapi basically kebanyakan apa nama istilah dalam Quran adalah nujum dengan kaukab. Nujum ni bintang yang kita duk nampak tu, bintang yang bergemerlapan itu, dan kaukab itu adalah planet. Sebab tu yang dikatakan apabila Nabi Yusuf mimpi itu menunjukkan ada asyara kaukabah tu, ada planet, 11 planet dekat Bima Sakti sebenarnya. Tersedak orang UK baru nak tidur. 11 tu maknanya ada 11 planet, 11 planet dalam our galaxy lah, dan langit dan wasyamsa dan matahari wal qamara dan bulan lah. Bulan itu disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, menjadi salah satu daripada pendamping yang ada dengan bumi, bulan, matahari. Ini semua sistem yang memang ada dekat kita. Dan ahada asyara tu bukan 9 je planet, actually 11 yang ada dalam galaksi, dalam our galaxy lah. Kita tak tahulah, wallahu alam. Kita punya ilmu kita setakat itu saja. Tapi menurut setengah-setengah mufassir kata, itulah yang menunjukkan bahawasanya kita berada di sekitarnya planet-planet yang juga disebut sebagai yang dinamakan dalam bintang lah, dalam penamaan bintang, tetapi bintang-bintang yang diperbuat daripada helium ke gas ke whatever yang menyala tu kan, itu juga bintang yang disebut sebagai nujum lah, najm. Wallahu alam. Itu yang saya boleh ulaskan. Terima kasih Ustaz. Kita dah 8 minit untuk penghormatan Cikgu Hashimah. Ada soalan Cikgu Hashimah? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni cuba-cuba Dr. Red dapat pula kat kampung ni. Internet dah 5G tu. Dia dah laju dah. Dah okey dah kot kat sini kan. Ni dekat rumah kampung ni. Okey, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kalau tak silap pendengaran saya tadi, Ustaz disebut bahawa semua makhluk akan dibentangkan lah dia punya amalannya di dunia ini kan. Termasuk juga semua apa-apa makhluk seperti haiwan, pokok-pokok, sebab dalam Quran kan ada kata pokok-pokok bertasbih dan sebagainya kan. Makhluk-makhluk lain pun bertasbih. Jadi adakah sebab kita ni akan ditentukan sama ada kita ni masuk syurga ke neraka ke. Jadi macam mana dengan makhluk-makhluk lain tersebut? Dan juga seperti yang kita maklum bahawa orang kafir ni memang dah confirm lah dia masuk syurga Ustaz kan. Tapi sebenarnya pembentangan amalan kita tu, adakah kita nak menentukan sahaja untuk masuk syurga ataupun nak tentukan di mana syurga yang dimasukkan ataupun neraka nak dimasukkan? Mohon sikit penjelasan Ustaz. Terima kasih. Okey, apa nama tu? Dalam cerita ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan akhirat, pembentangan amalan pertama sekali untuk tentukan sama ada syurga ataupun neraka. Okay, leveling dekat syurga tu juga ditentukan berdasarkan amalan. Nombor 1 yang akan ditentukan masuk mana dulu. Okay, lepas tu baru ditentukan level mana nak masuk. Level mana nak masuk tu, kemudian setelah ditentukan kita masuk ke mana. Itu nombor 1 lah. Jadi kedua-dua amalan kita itu akan terpakai untuk kedua-dua event tu dan ataupun kedua-dua keadaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, binatang-binatang semua sekali yang ada kat atas muka bumi ni, kalau pokok-pokok gunung ganang semua hancur maknanya habis lah. Dia orang tak ada mas'uliyah, tidak dipertanggungjawabkan. Okey, binatang-binatang yang ni diceritakan dalam hadis, Nabi SAW akan sebut, akan datang binatang yang menzalimi satu binatang yang lain. Contohnya dalam duel
apa nama tu, kambing ni dengan kambing B. Bergaduh, belaga, kambing B mati, kambing A hidup. Dekat akhirat, Tuhan akan datangkan kedua-dua balik, kambing B akan bunuh, akan tanduk kambing A pula mati. Lepas tu dua-dua jadi tanah. Sebab tu bila orang kafir tengok tu, baru dia kata, ya laitani kuntu turaba. Lebih baik aku jadi tanah macam binatang-binatang tu lah. macam binatang tu lah. Lebih baik macam tu lah. Kalau aku tahu macam ni keadaannya aku nak akan terima, baik-baik aku jadi binatang tu je. Yang akhirnya akan jadi tanah sahaja. Yang akan dissolve lah. Maksudnya dia orang tu dissolve, habislah. Itu sahaja keadilan yang diberikan lah. Maksudnya Allah Ta'ala akan mengadili semua, termasuk binatang-binatang liar yang ialah inilah apa nama tu, yang ada di atas muka bumi kita. Wallahualam je. Terima kasih Ustaz. Apa tadi? Ada soalan? Mana tadi soalan? Projek Projek 5A. Siapa projek 5A ni Ustaz ni? Di sebalik 5A ni. Bila kita tengok langit cakrawala yang besar, adakah salah dan berdosa kita menganggap penciptanya tentu lebih besar dengan sifat Allah Maha Besar itu? Maknanya besar, saiz, maaf jika kurang sesuai. Apa tu besar? Macam mana tu? Macam mana aku nak baca ni? Ni besar ni maksudnya sizing, kuasa atau besar dari segi kelebihan ke hak milik kan ni? Wahai 5A. Okay. Alright. Okay. 5A. Saya rasa projek 5A group ni dia terlupa nak tukar ni. Ni anak tu pinjam Google. Apa nama tu? Okay, wallahualam lah. Tak apa. Azali. Okay. Saujana. Patut Saujana. Soalan. Okay. Soalan mantap. Okay, macam ni. Bila kita sebut Allahu Akbar, kita kata Allah Maha Besar, kedudukannya, sifatnya, zatnya itu kita tahu bahawasanya semuanya lebih besar daripada makhluk. Besar, sizing, whatever, kita tak boleh nak ukur. Sebab kita tak boleh tengok dan kita tak boleh tahu hakikatnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang tahu hakikatnya. So kalau kita tengok, sudah tentu ada pencipta yang lebih hebat. Kalau kita katakan lebih hebat dari itu, dengan tidak kita membayangkan size, okay? Dengan kita tidak membayangkan sizing, okay? It's not about size, okay? Dia berdasarkan kepada kedudukan, kehebatan dan kuasa, okay? So jangan kita fikir tentang zat. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Dalam satu kaedah yang disebutkan oleh Imam Malik, kamu fikir tentang khalqillah, kejadian Allah, tapi kamu jangan fikir tentang zat Allah. You takkan sampai. You tak boleh imagine pun. Bila Allah Ta'ala sebut dalam hadis, wakilta yadaihi yamin, kedua-dua tangan Tuhan itu adalah tangan kanan. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut tentang melihat, bila menyebut tentang basar, tentang penglihatan Allah, pendengaran Allah, kita tak boleh langsung, okay? Kita tak boleh langsung bila sebut tangan kita kata macam tangan kita, no, tak boleh. Tapi kita fahamkan the functionality of a hand, kita faham kan? Okay, more or less kita boleh kaitkan, hanya kita boleh pergi kepada kefahaman functionality, fungsi, okay, fungsi, kuasa, kekuatan, kehebatan, kita faham yang tu. Tapi zat yang sebenar kita serah kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lamu bi muradihi, zat sifat dia itu kama yaliqu bi jalalatihi ta'ala tabaraka wa ta'ala. Semua sifat dia, semua zat dia yang mana disebut. Okey, kalau kita sebut sifat Allah Ta'ala, sifat kasih dengan sayang, ada tak sifat tu dekat dalam diri manusia? Ada, tapi tak sama dengan kasih sayang Allah. Dan dalam hadis disebutkan Allah itu lebih kasih kepada hamba-Nya daripada seorang ibu mengasihi anaknya. Maksudnya apa tu? Nak menunjukkan relationship, nak menunjukkan level of kasih sayang. Tapi macam mana Allah kasih, macam mana Allah sayang, resembles dekat rezeki, resembles dekat payungan Allah, resemble kat situ. Kalau kita gambarkan dengan sizing, itu problem.
problem sebab apa bagus soalan ni, mungkin apa nama tu, apa kita punya solo kita ni nak bagi satu insight kepada semua sebenarnya, bahawasanya kita tak boleh bayangkan Tuhan itu secara fizikal, secara zat, sebab tak mungkin kita tak sampai. La yudrikuhul absar, maknanya tak sampai kepada pandangan manusia, tak sampai kepada penaklukan manusia, tak boleh pun kita, our limitation, takat tu is beyond our capability to think. Itu maksud dia. Tapi menyifatkan Allah lebih besar dari sudut kekuatan, kekuasaan, keagungan, kehebatan, yes. Yang tu kita boleh faham. Saya bagi satu lagi contoh. Syurga, neraka. Kita tahu api dalam neraka, tahu kan? Kita tahu nikmat dalam syurga, tahu kan? Ada asal, ada madu, ada susu, ada segala-gala lah. Ada emas, ada perak. Okey, ada emas, ada perak. Dalam syurga, rumah diperbuat pada emas. Kita nak dapat emas 10 dakap pun nangis nak beli. Tapi dalam syurga ada rumah daripada emas. Lepas tu lantai syurga diperbuat daripada batu-batu permata. Tapi kalau kita pergi pijak batu dekat luar, batu yang dekat taman tu, kaki kita sakit kan? Apatah lagi batu-batu permata ataupun kerongsang-kerongsang yang isteri kita tinggalkan merata-rata di dalam rumah. Itu kalau terpijak baik, memang bukan syurga jadi tu, neraka jadinya tu. Menjerit kalau terpijak batu tu. Sebab kalau dalam syurga, batu yang kita pijak tu, dia pijak tu rasa dia macam kita pijak permaidani. Subhanallah. Itu batu dalam syurga. Tapi korang jangan buatlah batu-batu kerongsang koma, jangan dibiarkan merata-rata dalam lantai rumah korang. Itu bukan syurgawi, itu nerakawi namanya. Itu menempah neraka daripada tok laki korang. Bila kena tu memang gila babe. Dia punya kemarahan dia boleh memuncak. Itu okey, tapi kita tahu tapi it's not the same. Dia tak sama. Apa yang Tuhan bagi kat kita, cerita dalam Quran semua, it's only an idea to us. Idea kita je. Idea. Best lah syurga ni. Kan? Tapi sama tak? No, tak sama. Tanah dalam syurga tak sama. Nikmat dalam syurga tak sama. Arak dalam syurga tak sama dengan arak dekat dunia. Kita tahu benda tu. Okay? Akal manusia yang apa kita panggil, yang kita panggil akal manusia yang tepat, yang benar, dia sebenarnya boleh faham benda ni simple. Dia tak payah faham susah-susah. Okey. Sebab Allah Taala bagi kat kita akal kita ni takkan sama sekali, kata kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, akal manusia dia takkan kontradik dengan nakal. Akal manusia dia takkan kontradik dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat wahyu. Akal takkan kontradik dengan wahyu. Dia boleh terima wahyu tu. Sebenarnya kita boleh faham. Sebab bila kita tahu it's not the same. Kalau syurga pun tak sama dah, neraka pun tak sama dah. Tapi syurga dengan neraka tu tetap makhluk Allah SWT ya. Okay, Allah Ta'ala dah nobatkan. Laisa kamithlihi syai'. Dia tu tak sama dengan apa-apa pun makhluk. So with that premise, kita selamat. Fikir takat tu je. That premise, Tuhan ni tak sama dengan yang lain. Tapi kebesaran buat semua, jangan fikir about size. It's beyond our capability and beyond our limitation untuk fikir. Wallahu alam. Bagi soalan pagi-pagi ni lain macam lah. Okay. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Bukan soalan pagi Ustaz. Bila kita tengok trend ni, alhamdulillah dah 3 tahun kuliah Ahad ni Ustaz. Dia jemaah atau hadirin makin cerdik-cerdik lah Ustaz. Soalan dia deep dah. Dia mintanya jawapan daripada Ustaz untuk jawab lah. Alhamdulillah. Semakin mendalami tu insya-Allah. Ya. Okey Ustaz, nampaknya kita hari ni dah terlebih banyak ni 8.20. Semakin menarik insya-Allah Ustaz. Begitu kita dah bulan 11 ni, jam celik. Kuliah seterusnya pada bulan 12 lah. Minggu pertama dan kedua insya-Allah kita bertemu pada bulan hadapan. Insya-Allah cikgu dan sahabat-sahabat sekalian. Semakin nak habis dah tahun insya-Allah.
Jadi Ustaz, kita persilakan untuk Ustaz membacakan doa penutup sama-sama untuk kita semua, dan seterusnya kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Silakan Ustaz. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم جملنا بالعافية وهاتفنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال في جميع الأحوال إنك على كل شيء قدير. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وحين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa kuntum kabar karim. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan hadapan semua. Kita mohon Ustaz diberikan kesihatan, insyaAllah, dan sahabat-sahabat semua, cikgu semua diberikan kesihatan. Kita jumpa pada bulan hadapan insyaAllah. Kita sudahi sesi tazkirah ataupun kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.